Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Jom santai malam bersama saya Rizal Ismail dan pastinya ada tamu istimewa kita pada hari ini. Siapa? Nantikan kejap sahaja lagi. Dan terima kasih saya nak ucapkan kepada anda yang dah tonton dari episod pertama hingga episod yang ke-16. Alhamdulillah sekarang ini dah sampai ke episod yang ke-17. Dan tajuk kita bawakan hari ini, topik bicara kita, penasyid beralih arah. Nak dakwah ke nak kejar populariti? Bersama dengan siapa? Nantikan kejap lagi dalam Jom Santai Malam bersama saya Rizal Ismail. Allah kuatkanlah iman kami ini, tenangkanlah hati kami semua. Kami tahu ujian darimu adalah tanda cinta dan kasih sayang darimu agar kami kembali. Kembali bersama saya Rizal Ismail dalam Jom Santai Malam. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tenang jiwa kita sentiasa, pastinya dapat syafaat di akhirat kelak nanti. Amin. Mudah-mudahan insya-Allah bersama kita hari ini untuk Jom Santai Malam dengan tamu istimewa kita. Ada 4 orang, kumpulan One Part. Bersama dengan saya Syafiq, Afiq, Amar, Hasif bersama dengan kita One Part hari ini. Okay, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Amar, Hasif, Syafiq dengan Afiq? Sihat, alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okay, semua nampak ceria je mukanya, jernih je semua mukanya. Okay, kumpulan nasyid lah katakan. Okay, One Part, kumpulan nasyid Malaysia yang baru je sebenarnya ditubuhkan pada 2021 di bawah label Tarbiyah Sentap, membawakan lagu-lagu berkonsepkan dakwah yang fresh. Kalau remaja-remaja dengar tu, sebab sekarang ni zaman-zaman TikTok kan, okay, kalau remaja dengar tu memang disukalah muzik yang dibawakan oleh One Part. Kalau kita tengok kat YouTube, lagu-lagu yang dibawakan memang sangat mendapat sambutan kalau tengok dari segi view dan sebagainya. Okey, untuk awal ni Syafiq, Afiq, Hasif dengan Amar, kita nak buat challenge sikit. Lepas tu kita baru nak kenal-kenal. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Boleh bang. Okey, dan challenge-nya kita nak minta Syafiq, Afiq, Hasif dengan Ammar nyanyikan lirik lagu yang saya akan sebutkan nanti. Kemudian bagi tahulah nama kumpulan tu kan. Saya yakin semua tahu ni sebab mesti peminat-peminat penasyid-penasyid legenda kan. Lagu-lagu ni pun lagu-lagu yang legend juga. Okey, kita mulakan ikut abjad lah kot. Start daripada A kan. A, Afiq lah dulu. Dia punya lirik dia, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Okey, minta Afiq nyanyikan sikit. Kemudian sebut siapa agaknya penyanyinya. Silakan Afiq. Okay, nyanyi dia, tajuk lagu dia sesungguhnya. Macam mana agak lagu dia? Dia cari kat dalam YouTube kan? Tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Baru dengar satu rangkap, terpesona dengan suara dia. Okay, alhamdulillah. Penyanyi je siapa tadi? Raihan. Okay, tepat sekali. Okay, kita pergi pada yang kedua. Tadi AF kan? Ni AM lah pula, Amar lah. Sebab kita ikut abjad ABC kan. Okay, Amar. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu ketika suami dan anak dibaring menghadap mentari. Okay, cuba alunkan sikit lagu tu. Siapa agak penyanyi ni kan? Ini lagu favourite Hasif ni. Silakan Amar. Padang pasir menjadi saksi ketabahan keluarga itu, ketika suami dan anak dibaring menghadap mentari. Okey, siapa penyanyinya? Sumayyah Hijaz. Hijaz. Okey, betul. Hijaz. Apa lah, tahu kan lagu famous. Okey, seterusnya Hasif lah. Okey, Hasif. Di hati ini hanya Tuhan yang tahu. Di hati ini aku rindu padamu. Rindu pada siapa agaknya tu? Okey, Hasif, silakan. UNIC N. Betul ke? UNIC. Okey, betul. Okay. Nyanyi sikit nak dengar. Okay. Okay. Di hati ini Nervous ni.
Hanya Tuhan yang tahu. Di hati ini aku rindu padamu. Macam tu lah. Ini kat siapa tu, Hasif? Nyanyi kat diri sendiri lah. Itu dia, Hasif. Okey, Syafiq. Lirik dia, izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh tuk bernaung. Okey, silakan Syafiq. Siapa agaknya yang nyanyi lagu tu? Lagu tengah viral dekat TikTok kan? Ha. Lagu ni tak silap saya intim kan? Intim Betul. tentang Ya, okay, kita nak dengar suara merdu tu. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teguh untuk bernaung karena awan itu rapuh. Wow, itu dia. Terus jadi lagu sendiri ya. Okay, itu dia. Syafiq itu dia, One Part. Ya, dan masing-masing memang mempunyai vokal yang best, yang mantap dan merdu lah kan. Okay, One Part dah pun ada 2 single kan. Okay, lagu Hasbunallah dan juga lagu Laila Majnun. Okay, tahniah kita nak ucapkan pada One Part untuk lagu Hasbunallah. Tercalon dalam AIM 23. Kalau kita tengok kat YouTube tu, dah capai 197,777 view ya di YouTube. Dan lagu Laila Majnun kolaborasi feat bersama dengan Nazri Johani dah pun hampir 500,000 dah, 339,303 view. Tahniah juga. Okay, lepas ni kita nak cerita lanjut berkaitan dengan lagu tu Hasbunallah dan juga lagu Laila Majnun. Siapa agaknya yang bagi idea untuk nama One Part ni? One Part ni tertubuh daripada sebenarnya daripada adik Ustaz Adnin. Mungkin Syafiq nak tambah sikit ke? inspirationnya tu daripada, tak adalah kata kita orang nak meniru One Direction, sebab One Pass dan One Direction tu maksudnya lebih kurang, Pass jalan, Direction pun jalan. Tapi apa yang bezakan antara kedua-dua kita orang ni, kalau Direction adalah satu jalan, tapi kalau One Pass ni dia adalah satu jalan yang lurus. So kalau kita selalu bilang kita back to the right path kan. So Pass adalah jalan kebenaran lah. So benda tu berkaitan juga dengan ayat Quran, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Saat ni banyak kali ulang benda ni. Maksudnya katakanlah ini adalah jalanku untuk mengajak manusia ke jalan Allah. So itulah maksud dibalik daripada One Pass tu. Ya, dan bersesuaian lah dengan apa yang disampaikan. Kita tunggulah kumpulan One Part tu. Afiq, kita cerita bagaimana permulaan boleh bertemu ni Syafiq dengan Afiq dengan Ammar, Hasif, kemudian tertubuhnya One Part ni. Afiq. Kita orang memang asal daripada tim nasyid sekolah. Daripada sekolah lagi lah. Ustaz Ani dah yang isi seorang-seorang. And then form jadi One Part. Yelah, Ammar dengan Syafiq punya vokalis Saul Al-Ghamidi. Ammar dengan Syafiq. Kemudian Hasif vokalis Sautul Faizin, Afiq vokalis Zinjiran. Patutlah semua suara merdu-merdu kan. Ya, semuanya memang vokal utama untuk setiap kumpulan nasyid di sekolah lah ni. Okey, apa agaknya satu perkataan yang keluar dari mulut Hasif, Syafiq dan juga Afiq serta Ammar, Laila Majnun tu masa keluar tu trending. Apa yang bermain kat fikiran tu? Kalau saya, benda pertama yang keluar tu terharu. First bukan sebab trending je, sebab kita orang sendiri dapat berkolaborasi dengan seorang legenda tanah air kan, dalam musyid tanah air. Hasim macam mana? Kataan yang pertama keluar bila lagu tu trending, kita sebut Alhamdulillah lah, sebab ni semua atas kuasa Allah kan, yang bagi trending ni kan. Orang dapat terima kami punya karya. Dan seperti Syafiq cakap tadi, kami sangat membesar hati jugalah sebab dapat kolaborasi dengan legenda tanah air kita kan, dari Kumpulan Raihan. Betul. Gitulah. Alhamdulillah. Asif mungkin sebab ada kopiah. Dia kena pakai kopiah sebenarnya. Okay bang. Tak adalah. Gurau-gurau. Okey, banyak kita nak sharekan berkaitan dengan One Part ni. Okey, sebelum tu kita nak pergi pada topik bicara kita hari ni. Syafiq, Hasif, Ammar, penasyid beralih arah
nak dakwah ke nak kejar populariti. Okey, jadi istilah popular tu pada pandangan One Parts kan, mungkin nak bagi pandangan sikit. Perlu ke seorang penasyid tu kejar populariti untuk menyampaikan lagu-lagu yang berunsurkan ketuhanan atau yang berunsurkan nilai-nilai murni kan? Okey, mungkin Amar dulu, silakan. Bagi saya populariti tu dalam dunia sekarang ni sangat penting lah, sebab kita nak menyampaikan sesuatu dekat orang yang ramai dalam kuantiti yang berskala besar, dalam crowd yang ramai. So populariti tu satu keutamaan lah, sebab yelah mungkin kita boleh cakap populariti tak penting, tapi dari sudut untuk kita menyampaikan sesuatu untuk ada crowd tu, maksudnya kalau kita ada populariti, macam mana kita nak sampaikan tu and orang ramai berterima. Jadi bagi saya populariti tu penting. Walaupun dalam nasyid, populariti tu satu benda yang sangat ni dunia sekarang ni membantu dengan populariti tu. Tapi itu bukanlah satu keutamaan lah. Maksudnya populariti is populariti, tapi kita tidak terlampau mengejar. Kita menghasilkan satu mesej yang berkualiti, satu mesej yang positif dan dibantu oleh populariti tu sendiri. Dia bergerak seiring. Okay, mungkin Hasif dengan Syafiq nak tambah sikit, perlu ke popular dulu baru kita nak sampaikan kebaikan lah maksudnya kan? Okay Hasif? Okay, bagi saya populariti ni adalah satu bonus lah pada mana-mana group kan, kerana sebabkan populariti ni dia boleh membantu lah, macam Rama cakap tadi kan, dia dapat membantu untuk kita nebar dengan lebih luas lagi lah sebuah karya yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Ya, Alhamdulillah. Syafiq ada nak tambah ke berkaitan dengan tu? Bagi saya populariti tu dia penting lah, macam Mak cakap tadi, dia penting. Tapi kita sebagai seorang seniman nak kejar tu boleh, tapi berpada-pada lah. Sebab sekarang pun kita tahu orang nak kejar populariti ni ada dengan cara yang baik, ada dengan cara yang bad marketing yang orang kata kan, cara tak baik. So bagi saya tengok kepada konteks lah, apa tujuan yang nak dicapai tu kan. Ya, faham. Okey, dan mungkin kita nak tahu juga pendapat Syafiq, Hasif dengan Ammar. Bagaimana agaknya dari sudut pandang One Part sendiri tentang isu penasyid yang keluar dari grup ni. Kalau kita tengok yang grup-grup lama kan, banyak yang keluar kemudian dia orang bergerak secara solo dan membawa, mungkin ada yang berunsur dakwah, mungkin ada yang bukan pun berunsur dakwah, cinta dan sebagainya. Okey, pandangan daripada Ammar sendiri. Isu penasyid ni beralih arah ataupun keluar tim, kita highlightkan kepada kumpulan lah kan. Sebenarnya kita boleh tengok dari segi dua aspek lah. Yang pertama, apa sebab dia keluar tim? Adakah sebab tak boleh survive? Mungkin dakwah ni pun satu pekerjaan. Jadi mungkin dia rasa dengan adanya tim ni macam kurang susah lah untuk mencari makan tu. Sebab tim kan kita nak kena bahagi-bahagi. Dan satu lagi, keluar ke arah ke arah yang bukan nasyid ataupun mainstream. Bagi saya sendiri itu depends on diri masing-masing lah. Mungkin ada something yang dikejar. Kenapa dia daripada nasyid dia keluar daripada nasyid? Mungkin ada yang dikejar, tapi kita tak boleh nak judge orang lah kenapa dia keluar nasyid macam ni, kenapa. Sebab mungkin ada benda yang dia nak dalam hidup dia. Mungkin motif utama ataupun misi dia, dia nak lebih, impian dia nak lebih daripada sekadar bernasyid. Cumanya semua tu berbalik kepada niat asal kita lah, kenapa kita dalam industri ni, kenapa kita bernasyid ni. Dan nasyid ni juga satu dakwah, jadi kita kena utamakan yang itu. Betul, Ammar? Okay, Syafiq mungkin nak tambah sikit. Perkara biasa lah, benda tu dia tak salah, sebab setiap orang dah ada kemahuan, dah ada impian masing-masing kan. So kita macam cakap, kita tak boleh judge orang tu punya minat, orang tu punya kecenderungan dia. So itulah, kita tak boleh hidup judge orang. Betul. Mungkin ada cita-cita ataupun impian yang dikejar kan. So masing-masing punya impian dan cita-cita tersendiri kan. Okey, Hasif mungkin ada nak tambah kaitan tu? Dia semuanya berbalik kepada niat lah. Dalam hadis pun ada menyebutkan innamal a'malu binniyat kan. Tak kisahlah kalau keluar dari grup ataupun berkumpulan mana-mana pun okey, asalkan bila dia keluar dari grup tu dia tidak membawa diri ke arah yang negatif, apa ni? Kan? Negatif lah. Syafiq cakap tadi tak salah pun kalau dia nak keluar, sebab itu keinginan dia, itu adalah pilihan masing-masing. Jadi kita
kena bersangka Menghormatilah. baiklah kan. Menghormati urusannya. Betul. Okey, dan pastinya dengan keputusan yang dibuat tu pasti ada tujuan dan matlamat yang nak dicapai oleh seseorang tu kan. Bila mana dia rasa nak keluar daripada grup, dalam mana-mana grup lah. Tak kira dah nasyid ke bukan nasyid ke kan. Okey, lepas ni kita nak cerita banyak lagi ya berkaitan dengan pembahagian masa ya. One Part sekarang ni semuanya pelajar ya, bagaimana nak bahagikan masa dan juga nak cerita berkaitan dengan Laila Majnun. Kita rehat kejap, kembali lepas ni Syafiq, Hasif dalam Jom Santai Malam bersama saya Rizal Ismail dan One Part. Terus setia. Santai Malam bersama saya Rizal Ismail dan tamu istimewa kita One Part, Syafiq, Hasif, Amar dan Afiq bersama dengan kita hari ini. Tadi kita dah cerita berkaitan dengan topik yang kita bawakan hari ini. Kita nak tahu juga macam mana agaknya One Part ya, ahli-ahlinya membahagikan masa ya, untuk pelajaran ya, untuk akademik sendiri, nak menyanyi lagi dengan aktiviti-aktiviti di kampus mesti banyak kan. Okey, macam Syafiq, macam mana pembahagian masa? Okey, kalau kata pasal pembahagian masa ni, kita orang saat ni sendiri dia tahulah hakikat kita orang semua ni sebenarnya pelajar kan. So biasa dia takkan ganggu lah waktu kelas, terutamanya hari weekdays, hari Senin sampai Jumaat. So untuk hari yang kelas, kita orang fokus kelas lah. So biasa kalau ada recording ke, ada photoshoot apa ke, memang akan ambil masa hujung minggu lah. So kalau ada photoshoot apa, kita orang akan turun. So kita orang fokus betul-betul lah buat sampailah maknanya setakat tak mengganggu lah dari segi kuliah dan sebagainya kan. Alhamdulillah. Maknanya minat yang mendalam dalam nyanyian tu kadang-kadang berikan semangat lagi untuk belajar dan capai cita-cita yang lain kan. Okey, Hasif ni macam mana? Hafiz kan, nak menghafal Quran mesti banyak nak menghabiskan masa tu dengan hafazan kan. Okay, macam mana Hasif bagi masa? Sebenarnya memang susah lah kalau kita tak pandai bahagi masa. Macam kami belajar dan jadi artis kan. Jadi macam saya memang time belajar, kita belajar betul lah. Waktu kelas tu kita orang fokus betul lah. Biasanya kita orang recording ni time kami semua cuti. Macam saya cuti SEM, time tu recording akan dijalankan lah. Itu cara lah untuk bahagi masa antara belajar dengan recording dan sebagainya dan menyanyi. Sebabnya kalau tak pandai bagi masa boleh stres juga kan dengan nak fikir nak recording lagi, nak photoshoot lagi, lepas tu nak study lagi dengan exam dan sebagainya. Okey, untuk lagu Laila Majnun tu kolaborasi bersama One Part dengan Ustaz Nazri Johani, siapa agaknya yang bagi idea untuk kolaborasi tu? Kalau kolaborasi tu semestinya lah daripada Ustaz Nin, sebab dia adalah CEO pada Tabiat Secara Rekod. So asalnya lagu Laila Majnun ni plan bersama antara Rabitah dengan Ustaz Nazri kan. Okey, kemudian macam mana benda tu dia tak berjalan dengan lancar, so dia makan bertahun dan akhirnya masuk tahun ni dan lagu tu diberikan kepada kita orang One Pass. So lepas confirm je cakap One Pass nak nyanyi lagu ni dengan Ustaz Nazri. So manager terus contact Ustaz Nazri punya manager, cakap nak plan untuk recording apa semua, MV semua kan. Lepas tu Ustaz Nazri pun dia daripada Sabah terus terus jalan, dia terus balik Sabah. Dia daripada Sabah tu dia terus datang studio. Hari di recording tu saya ada kat situ waktu tu. Tu yang boleh kolaborasi dengan Ustaz Nazri tu Tu yang kita rasa macam rezeki sangat lah. Apa perasaan masa tahu Ustaz Nazri ni bukan calon-calon orang kan. Kemudian Raihan juga dulu bekas ahli Quran Raihan, memang
legenda punya nasyid kan. Apa perasaan masa tu Syafiq? Semestinya nervous yang sangat-sangat. Sebab waktu jumpa first time tu saya je, yang One Pass lain semua tak ada. So bila saya seorang dengan dia, so saya tengok dia recording. Dan ada satu part tu composer suruh saya yang bagi vocal guide dekat Ustaz Nazri. Time tu memang macam ya Allah, serius kena nyanyi depan dia. Tapi alhamdulillah recording tu berjalan dengan lancar. Banyak juga belajar kan dengan Otai pula tu, Ustaz Nazri. Banyak sangat. Macam Hasif sendiri, macam mana? Apa perasaan bila tahu nak kolaborasi dengan Ustaz Nazri ni, One Pipe? Memang kita rasa tak sangka lah kan. Kita dari kecil dengar lagu Rehan, macam-macam lagu lah daripada Rehan. Jadi bila dapat peluang untuk kolaborasi dengan Ustaz Nazri ni, memang satu rezeki lah buat kami One Pass ni. Kita memang tak sangka lah. Kami berbesar hati dan bersyukur lah. Saya kira One Part sangat bertuah ya, sebab tak ramai pun artis yang dapat berkolaborasi dengan legenda ataupun otai-otai kumpulan nasyid ni kan. Okey, mungkin nak cerita sikit lah pengalaman masa rakaman dengan masa buat klip video tu kan, Syafiq. Pengalaman masa syuting tu banyak cabaran lah. Terutama waktu kita orang syuting tu memang tengah musim hujan kan. So benda tu yang hasil yang ada dekat MV sekarang tu dia adalah plan B dan plan C. Dia bukan plan asal. Sebab plan tu banyak berubah. So bagi contoh lah macam hari first yang kita orang berkumpul, kita orang One Pass, Ustaz Nazri berkumpul dekat Tasik Cermin. Hujan. Kita orang memang ada plan untuk shooting outdoor kan, untuk shooting kat luar, tapi hujan tak dapat. So kita orang dapat scene dalam gua je. So komposer Abang Akmal banyak bagi banyak bagi idea lah macam mana nak tukar, macam mana kita nak change the plan kan, nak bagi hasilnya tu memuaskan. So kita orang pun plan hari lain yang kalau perasan kita orang punya scene outdoor semua kita orang je, Ustaz Nazri tak ada. So itu sebab dibuat pada hari yang lain. Angle dengan dia punya cara video tu diambil memang nampak macam filem lah. Memang nampak cantik lah penghasilan tu. Hasil macam mana pengalaman masa shooting video, masa rakaman dengan Ustaz Nazri? Masa rakaman tu tak sekali maknanya asing-asing ke macam mana? Sekali, cuma sehari sekali tu je lah. Untuk hari kedua tu kita orang je. Okay. Macam Asim macam mana pengalamannya? Macam saya, pengalaman memang mencabar tapi seronok lah. Sebab tu pengalaman first yang kita record MV dekat outdoor lah, dekat gua kan, gua. Jadi memang pengalaman tu tak seram ke kat gua, Nasif? Dia biasa-biasa lah, tak ada seram pun. Tapi kawasan tu nampak macam hutan-hutan sikit dekat Tasik Cermin memang hutan. Memang orang kat situ cakap tempat tu macam keras juga lah. Sebab kita orang pun nak record dia dah macam senja-senja sikit sampai malam. Dia dah semua dinding gua kan batu, so keras lah. Betul. First day kita orang record lagu Laila Majnun tu memang penat lah sebab kita orang record sampai malam lah, sampai dalam pukul 10 macam tu baru settle untuk hari tu sekali dengan Ustaz Nazri. Dan setiap scene tu banyak shot yang dia ambil lah. Macam Amar sendiri, macam mana Amar pengalaman masa main untuk lagu Laila Majnun tu dengan masa syuting? Satu pengalaman yang baru lah sebab yalah, kita rasa macam shooting filem. Kawasan tu dia macam kawasan yang macam gua-gua macam tu kan. Tak pernah lagi ada pengalaman macam tu. So macam menarik lah walaupun sampai tengah malam, tapi best. Pengalaman yang tak boleh dilupakan lah. Kalau tengok hasil itu pun memang wow. Kalau tengok kan dia punya klip video tu memang macam filem. Dia punya angle dan sebagainya. Okey, kita beralih pada topik bicara kita. Penasyid beralih arah, nak dakwah ke
kejar populariti. Okey, saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Zoramli. Dalam video Ustaz Zoramli, siapakah Laila Majnun, sejarah dan ulasan Laila Majnun. Okey, dalam channel YouTube Tarbiyah Sentap. Okey, Ustaz Zoramli ada kata, saya yakin insya-Allah seandainya lirik ini kita benar-benar hayati, ia menjadi makanan buat roh, tarbiyah yang menunjuk jalan ketika manusia kebanyakannya sedang mabuk bercinta seperti Laila Majnun. Okey, kita kaitkan dengan isu semasa sekarang ni kan. Okey, saya rujuk dari Jurnal Psikologi Malaysia tahun 2020 mencatatkan statistik yang direkodkan di Jabatan Kebajikan Malaysia, Sabah, Sarawak, Selangor dan Johor serta Pahang antara banyak kes kehamilan luar nikah ni remaja-remaja dalam berita harian 2018. Kementerian Kesihatan Malaysia juga ada mengeluarkan statistik 3,694 orang remaja hamil luar nikah pada tahun 2017, 10 kes setiap hari. Okey, mungkin Syafiq ataupun Ammar nak bagi kata-kata ataupun nasihat ataupun cara-cara mungkin nak elakkan daripada perkara yang sebegini berlaku kan. Remaja-remaja sekarang kan dengan berkapal, bercinta tanpa batasan dan berlakulah perkara yang tak diingini. Mungkin ada nasihat ataupun sesuatu yang nak dikongsikan Ammar, Syafiq dan Hasif. Silakan. Bila kita cakap pasal cinta ni, cinta ni sebenarnya suci, tapi yang mengotorkan tu adalah kita sendiri, makhluk. Tapi hakikat cinta yang paling suci tu cinta apa sebenarnya? Sebenarnya adalah cinta kepada Allah SWT. Sebab tu dalam lagu Laila Majnun tu sendiri berkata, kasih selain pencipta hanyalah metafora cinta. Kan? So kita ni sebagai manusia, kita yang paling penting sekali lah, kita kena kukuhkan ilmu agama kita. Sebab bila kita tak ada ilmu agama yang tinggi, so that's why lah terjadinya tak ada batasan antara lelaki dan perempuan ni kan. Okey, mungkin Ammar nak tambah berkaitan dengan tu. Ada nasihat kepada kawan-kawan yang tengah berkapal tu kan. Sebenarnya itulah itu satu ujian lah. Even macam kami sendiri, umur remaja-remaja ni lah kan. Jadi itu satu cabaran lah untuk kita untuk menyampaikan sesuatu mesej dakwah tu. Lagi kalau berkaitan macam percintaan. Jadi itu satu ujian lah. Sebab yalah, cinta ni nak cakap pasti akan ada rasa lah kan. Rasa pernah merasa untuk bercinta. Tapi kita kena berbalik lah. Kita kena berbalik kepada tujuan kita tu. Maksudnya kalau rasa memang betul-betul nak ke arah keperkahwinan tu, tak payahlah bercinta kan. Kita just proceed lah ke arah tu. So nasihat dia mungkin janganlah bercinta. Tapi nak bercinta juga macam mana tu Hasif? Tapi nak bercinta juga ni ke nak suruh kahwin terus je? Hasif macam mana, apa pandangan dan mungkin nasihat sikit kan pada kawan-kawan? Okay, pandangan saya tentang cinta ni, perasaan suka tu memang fitrah kan. Jadi kita kena letak perkara tersebut ke tempat yang betul lah. Kita kena tunggu masa yang sesuai. Maksudnya kita jangan terburu-buru lah dalam cinta. Yang paling penting kita kena kejar cinta kepada Allah kan. Allah. Itu yang paling penting. Fokuslah pada benda yang lebih penting lah. Fokus pada pelajaran. Macam sekarang tengah belajar kan. InsyaAllah satu masa nanti tiba waktu yang tepat, kita dapatlah benda tu. Masih yang sesuai lah. Alhamdulillah. Yelah, benda tu maksudnya cinta lah. Cinta dan alam perkahwinan lah, maksud Hasif kan. Okey, dan kalau kita tengok dari segi lirik lagu Laila Majnun tu pun, ya, zikir di bawah minda sedarku, antara dia punya lirik lagu dia sangat mendalam. Maksud dia maksudnya mungkin dalam kita tengah bercakap ni pun hati tu tengah berzikir kan. Dia punya lirik dia tu. Siapa yang penulis lirik untuk lagu Laila Majnun ni? Akmal Mustafa. Oh, lagu dan lirik Abang Akmal. Lagu dan lirik Abang Akmal. Saya tengok lirik itu, antara yang saya paling suka kat situ lah, zikir di bawah minda sedarku. Maksudnya sentiasa kita ingat pada yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam apa yang kita lakukan, dalam susah ke, dalam senang ke, tengah sibuk-sibuk buat assignment ke kan, ya, tengah bersonok-sonok dah habis final ke, tetap ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kejayaan One Part membawakan lagu Hasbunallah hingga ke peringkat finalis AIM 23. Okey, lepas ni kita nak share, kita rehat kejap bersama dengan Jom Santai Malam dengan One Part. Kembali lepas ni. Lagu nasyid terbaik
Jom Santai Malam bersama dengan Wan Pat, tamu istimewa kita Syafiq, Hasif, Amar dan juga Afiq. Amar kejap keluar kejap masuk. Okey, dan kita dah cerita tadi berkaitan dengan lagu Laila Majnun, dan juga kita tahu lagu Hasbunallah ke peringkat finalis AIM 23 pada baru-baru ni. Pemenangnya Datin Alia dengan lagu Thank You Allah. Plan Wan Pat sendiri, okey, apa perasaan? Padahal sebenarnya kalau nak ikutkan Wan Pat ni baru saja ditubuhkan 2021 kan. Mana terus masuk ke anugerah industri muzik Malaysia. Apa perasaan masa tu? Dia perasaan first time bila tahu berita tu, of course lah terkejut. Memandangkan lagu Hasbunallah sendiri adalah single pertama kita orang. Dan bila tercalon tu, dan kita orang berada di barisan calon-calon yang hebat juga kan, bukan calon-calon lah semua. So bila ada satu kumpulan yang kata kedil lah, baru setahun jago kat dalam industri nasyid ni, kumpulan Wampas. So kita rasa macam, ish, serius lah ni. Kita sendiri rasa macam, betul ke apa juri kira ni. Gitulah. Ya, dan itu sebenarnya peluang untuk lebih dikenali juga kan, bila dah tercalon dalam anugerah industri muzik. Walaupun tercalon tapi membawa nama Wan Pat sendiri. Okey, Hasif masa tu macam mana perasaannya tercalon? Kita terkejut lah sebab memang kami baru lagi, kumpulan yang baru kan. Lepas tu tercalon dalam satu event yang besar kan. Jadi kami sangat rasa tak sangka, tapi dalam masa yang sama kita orang bersyukurlah sebab ni satu peluang yang baik lah untuk kami besar, untuk menonjolkan diri dalam dunia industri nasyid lah. Dan pastinya semangat tu semakin membara lah kan bila dah terjalon dalam AIM tu. Okey, mungkin nak komen sikit. Dalam AIM tu kalau kita tengok calon-calon je semua nasyid, tapi ada seorang pula artis Alia. Lepas tu menang pula, bukan yang memperjuangkan nasyid ni menang. Okey, apa agaknya perasaan ataupun mungkin pandangan Syafiq lah sendiri, maknanya bukan daripada kalangan nasyid yang menang. Okay, untuk pandangan saya, mungkin ada setengah orang musyid-musyid lain rasa macam sebab dia kategori nasyid kan, kenapa bukan dari artis nasyid sendiri yang menang. Sebab Datin Alia tu kita tahu dia bukannya artis nasyid kan. Tapi kalau tanya pendapat saya, sebab nasyid ni dia luas kan. Nasyid ni dia adalah mesej ketuhanan, mesej yang bawa kepada Islam. Tapi kalau dah nama pun anugerah industri muzik, so benda tu dia pentingkan pada kualiti lah kan. So bagi saya tak ada apa masalah lah, sebab manakala benda tu pun dijurikan, kemenangan tu dijurikan orang profesional kan. Dengan orang profesional. Dan mungkin bagi saya alternatifnya, kalau tak nak menimbulkan isu, maybe untuk for the next anugerah, bila kata kategori nasyid tu asingkan, so semuanya daripada asingkan, semua daripada barisan nasyid. Okay, macam Asif sendiri macam mana? Rasa terkilan tak? Rasa macam aduh ruginya kalau macam yang penasyid sendiri kan menang, tak adalah rasa macam galat sangat kan? Mungkin tu rezeki Datin Alia. Kita dengar lagu dia, dia punya kualiti catchy. Kualiti lah, catchy. So memang saya rasa memang berbaloi lah Datin Alia menjuarai lah dalam kategori tersebut. Ya, bila dah Datin Alia memenangi, Wan Pat sendiri duduk dalam barisan yang sama. Mana kualiti tu pun setaraf dengan mainstream punya artis kan. Itulah yang saya dapat nampak sekarang ni bila dah tercalon tu. Okey, apa yang nak disampaikan dari lagu Hasbunallah tu secara umumnya, Syafiq? Kita mula dengan Asif sebab Asif dia banyak syarah pasal ni lagu Hasbunallah. Okey. Silakan Asif. Okey, lagu Hasbunallah ni sebenarnya dia menceritakan tentang hakikat seorang hamba. Okey, kalau kita tengok lirik tersebut ada menyebutkan dalam rangkap saya, iaitu aku hanyalah hamba. Kita semua kat dunia ni hamba kepada Allah. Jadi bila kita cakap kita ni seorang hamba, semua benda dekat dunia ni bukan milik kita lah kan. Kita tak perlulah ada perasaan sombong kan, perasaan memiliki sesuatu tu, diberi kekayaan. Bila diberi kekayaan, keparatan cantik kan, dan sebagainya, kita perlu syukur dan manfaatkan. Betul, kita kena syukur dan manfaatkan. Dan Allah kata apa dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid kan. Jika kufur maka aku akan tambahkan, jika kamu kufur nantikanlah azab yang amat pedih. Jadi bila kita bersyukur, Allah akan tambahkan, tak rugi pun bila kita bersyukur kan. Itu adalah sebuah sedikit lah kenaan dengan lagu Hasbunallah ni.
Ya, dan bila saya dengar lagu tu memang sangat menusuk lah dengan suara harmonizing yang dibuat oleh Wan Pat tu. Memang bila dengar tu meremang. Dengan lirik yang macam Hasif cerita tu kan. Okey, apa agaknya harapan untuk lagu Hasbunallah ni? Syafiq mungkin? Harapannya daripada lagu Hasbunallah dah tercala pun dalam IAM. So kita orang harap benda tu menaikkan semangat kita orang untuk lebih berkarya. Yang kita berharap karya kita orang tu semuanya menusuklah hati pendengar. Mesej-mesej dia Apa yang nak disampaikan tu sampailah pada Sampailah. pendengar tu kan. bukan setakat mendengar sedap dan benda tu dia sedap dekat hati juga. Ya. Ya, betul tu. Macam Hasif macam mana harapannya Okey. untuk lagu ni? Kami mengharapkanlah agar lagu Hasbunallah ni dapat menjentiklah hati-hati masyarakat di luar kan, dengan lagu yang kami bawakan dalam bentuk zikir ni. Semoga lagu ni dapat tersebar dengan lebih luas lagi lah kepada semua orang kan. Bila kita dengar zikir ni, insyaAllah kita akan dapat pahala kan. Bila kita berzikir, dengar dan kita ikut sekali zikir kan. Itulah harapan daripada saya dan kami semua, insyaAllah. Bila orang dengar, orang ikut, lepas tu yang menyanyikannya Wan Pat pula, pastinya mengalir pula pahala tu pada Syafiq, Hasif, Ammar dan Afiq yang mengalunkan lagu tu. Okey, dalam industri muzik ni kan, siapa agaknya idola Syafiq dan juga Hasif? Okay, Syafiq dulu. Kalau nak kata penyanyi idola tu, saya dekat dalam nasyid pun ada, dekat yang bukan nasyid pun ada. Sebab sebenarnya kita mengidola ni sebab kita adalah dia punya ciri-ciri yang kita nak ambil kan, daripada ilmu, Dari segi daripada vokal teknik, dan sebagainya kan. vokal dan sebagainya. Tapi kalau dalam artis nasyid sendiri, arwah Ustaz Asri lah, Ustaz Asri Rabbani. Sebab saya ni bermula dengan tilawah juga. So saya tahulah juga sedikit pasal ilmu taranum. So macam kita tahu arwah Ustaz Asri ni memang dia punya kelebihannya adalah daripada alunan tersebut. Alunan yang berlandaskan Masri, lenggut-lenggut tersebut lah, taranum semua. Artis yang bukan nasyid, Faizal Tahir. Saya mengidolakan dia bukan sebab suara dia saja, sebab dia sendiri pun even dekat dalam mainstream tapi dia banyak bawa mesej lagu ke Tuhan. Kita tengok dia banyak juga bawa lagu Nilai-nilai murni macam kan? lagu Stafida, nilai murni, lagu Syahada. Betul. So itulah antaranya. Lagu-lagu Dan yang banyak lagi membangkitkan lah. semangat kan Faizal Tahir. Ya, Betul. sangat memanggil. Macam Hasif sendiri? Kalau artis nasyid, saya mengidolakan Ustaz Munif lah, daripada kumpulan Hijaz. Skor rendah pun sama juga macam Syafiq, ada juga pernah masuk tilawah kan, taranum. So kita minat lah lenggut-lenggut taranum ni lah, dengan suara Ustaz Munif tu dia macam berlemak kan. Lemak Betul ke merdu. istilah tu? Lemak betul. Artis Malaysia yang mainstream bagi saya sama macam Syafiq lah, Faizal Tahir lah. Oh, Ni serius, dah pakat serius. kan? Memang Sebab kita tengok Abang Faizal Tahir ni, bila dia keluarkan satu buah lagu tu memang dia mesti silah akan dia hit. masterpiece lah. Kita dengar tu sedap lah. Lagu, lirik, kebanyakan lagu daripada Abang Faizal Tahir ni unsurkan ketuhanan kan. Itulah. menaikkan semangat. Saya dan nak tambah sebagainya. sikit lah. Boleh. Syafiq. Lagi seorang lah Sedikit. antara yang saya sangat adore daripada kecil dulu, daripada saya muda, iaitu Abang Hafiz Syuib. Artis Korea ke? Bukan, Hafiz Hafiz Syuib. Ingat kata Korea. Okay. Sebab Abang Hafiz Syuib ni macam kita tahu dia dah banyak menang vokal kan. So saya adore lah dengan dia punya teknik vokal tu. Adalah saya suka juga nyanyi lagu-lagu beliau. Kalau macam untuk pertandingan kan, saya ada je. Sebab nak lain sikit Yalah, daripada sebab dia- Asyik dah Faizal Tahir tadi. Cari orang lain pula. Hafiz Syuib tu pun memang antara vokal terbaik kan, menang dalam anugerah juara lagu. Okey, lepas ni kita nak dengar kata-kata support Hasif dan juga Syafiq Wan Pat kepada musyik-musyik Malaysia yang memperjuangkan nasyid ni. Okey, dan mungkin ada kata-kata yang nak disampaikan pada rakan-rakan dan juga penonton Jom Santai Malam. Kita nak rehat kejap. Okey, kembali lepas ni bersama saya Rizal Ismail dan Wan Pat. Terus setia bersama kami dalam Jom Santai Malam. Dunia bersaksi akan kisahnya, bukti dahsyatnya cinta si gila. Segalanya pada Laila indah, lebih dari dunia seisinya.
Okey, masih lagi bersama kami dalam Jom Santai Malam bersama dengan Orang Pat, bersama saya Rizal Ismail juga. Kita dah cerita macam-macam tadi ya, bersama dengan Syafiq, Hasif, dan nampaknya Amar tak dapat juga menembusi talian kita pada hari ini. Tak apa, kita teruskan je lah dengan mana yang ada pada hari ini bersama dengan One Part. Okey, masa pertama kali tengok sebelum kita nak dengar kata-kata akhir daripada Syafiq dan Hasif. Okey, masa pertama kali tengok komen-komen dekat lagu Laila Majnun tu, apa agaknya komen yang paling terkesan? Antara komen yang saya baca, diorang banyak rasa terubatlah rindu kan bila kami dapat duet dengan Ustaz Nazri daripada Pulau Rehan. Banyak yang kata diorang teringat balik time zaman dulu-dulu kan dengar lagu Rehan. So bila kami comeback dengan lagu Laila Majnun ni dengan Ustaz Nazri, so diorang macam ada yang kata terubat rindu kan. Macam-macam lah. Itu antaranya lah. Mengembalikan zaman Raihan dulu kan. Itu antaranya lah. Okey, macam Syafiq sendiri? Sebab komen dia apa panjang komen dia? dan saya rasa ayat dia sangat puitis lah. Kena lah. Komen dia macam ni. Laila Majnun, bila kita telah buta akan cinta, segala yang pahit tetap terasa manis. Begitulah orang beriman. Bila diberi ujian darinya, tetap memanjat syukur. Kerana itu juga satu nikmat. Kerana ujianmu tanda engkau mengingatiku. Kerana ujianmu menjadi tempat ladang pahala bagiku. Terima kasih Allah. Siapa gerangan yang komen tu? Ada nama dia? Nama ada IYNA 2452. Saya daripada awal dia Kot komen lah tu pula, saya dah baca dah. Kita tengok masa sekejap je ya, masa dah berlalu. Kita dah di penghujung sebenarnya sekarang ni. Okey, apa agaknya kita kata kepada pengikut One Part yang banyak berikan sokongan, terutamanya peminat, kawan-kawan juga, Syafiq, Hasif kan dekat kampus kan, pastinya sokongan juga kan untuk meneruskan perjuangan dalam nasyid dan juga kumpulan One Part ni. Silakan. Sedikit kata-kata dari saya sebagai penutup. Jutaan terima kasih kepada semua penyokong, kawan-kawan, mak ayah, guru-guru yang sentiasa support kami daripada kami mula bertapak tahun lepas sampailah sekarang. Dan saya mengharapkanlah support daripada kalian semua agar kita orang dapat teruskan berkarya, teruskan berdakwah dalam bidang seni. Kami semua terus sabarlah dalam jalan dakwah. Dan untuk rakan-rakan musyid yang lain, semoga kita terus kuatlah. Kita jangan berputus asa sebab kita tahu perjuangan dakwah Nabi itu sendiri pun banyak liku-likunya. So janganlah disebabkan sedikit cabaran buatkan kita terus goyah. Okey, Hasif sendiri macam mana? Mungkin ada kata-kata untuk rakan-rakan dan juga orang-orang yang menyokong selama ni dan juga kepada penonton Jom Santai Malam juga. Okey, Hasif. Ribuan terima kasih kepada semua yang selama ni menyokong kami One Pass start dari kami mula ditubuhkan dan sehingga sekarang lah. Kami harapkan segala karya yang kami hasilkan dapat diterima lah. Segala baik-baik lirik lah terutamanya dapat dihayati. Semoga lagu-lagu kami ni tak dapat banyak, sedikit pun dapat memberi perubahan lah kepada masyarakat, diri pendengar, pada penonton program kita malam ni. Terima kasih juga kerana menonton kita orang sampai habis, dan semoga apa yang kami sampaikan ni dapat input lah dan dapat memberi manfaat lah kepada semua yang mendengar, insyaAllah. InsyaAllah. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan mungkin di hujung ni boleh tak kalau kita nak minta Syafiq dengan Hasif nyanyi mungkin dalam Laila Majnun ke? Seorang mungkin satu part ke? Syafiq dulu ke? Dunia bersaksi akan kisahnya, bukti dahsyatnya cinta si gila, segalanya pada Laila indah, lebih dari dunia seisinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong, kurang tempat ku berlindung. Hasbunallah, hasbunallah. Masya-Allah. Ya, itu dia. Alhamdulillah, merdu. Suara Masya Allah Syafiq Has. Okey, apa pun kita nak ucap
ucapkan ribuan ya kepada Syafiq, Hasif, Ammar juga keluar masuk sebab tak ada lain kan. Afiq, kita doakan mudah-mudahan One Part ya dan kesemua ahli One Part terus berjaya khususnya dalam bidang akademik, seterusnya bergelar sebagai artis nasyid kumpulan One Part. Moga terus berjaya, hasilkan lagi karya-karya yang bermakna yang pastinya dapat mendamai hati setiap orang yang mendengarnya. Dan pastinya bila dah karya tu dah banyak didengari, menjadi saham akhirat juga ya buat Syafiq, Hasif, Ammar dan juga Afiq. Kita doakan ya mudah-mudahan semuanya berjaya di dunia dan di akhirat. Okay, InsyaAllah jumpa lagi di lain pertemuan bersama saya Rizal Ismail. Kita nak ucap terima kasih sekali lagi ya kepada One Part dan nantikan untuk perkongsian yang seterusnya pastinya dengan musyik-musyik Malaysia yang lain ataupun dengan tamu yang lain pula ya, untuk bersama kita dalam Jom Santai Malam. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saksiakan kisahnya, bukti dahsyatnya cinta singgihnya, segalanya pada Laila indah, lebih dari dunia seisinya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Saya Nazri Johani di sini mengucapkan jutaan terima kasih Laila Majnun di tempat trending pada masa kini.